Ini bab memakai qassi, yang sejenis kain sutera. Asim berkata, diambilnya daripada Abi Burdah, kami berkata, yang ini kata Abu Burdah, ataupun dalam setengah-setengah nuskhahnya qultu, bukan qulna tapi qultu, aku berkata kepada Ali, yani Ali bin Abi Thalib, mal qassiyah, apa itu qassiyah? Ali berkata, yaitu kain yang datang kepada kami dari Syam atau dari Mesir, yang berjalur-jalur, fiha harir, di dalam kain itu ada sutera, maknanya ditenun sutera, dicampurkan kain itu dengan sutera. Fiha amsalul utruj, padanya ada semacam buah limau, yakni disulam sehingga timbul macam buah limau itu. Wal mitharah, ialah yang dibuat oleh orang-orang perempuan untuk suami-suami mereka, seperti kain tuala. Yusaffirnaha, yakni mereka tenunnya. Jarir berkata daripada Yazid, diambilnya daripada Yazid dalam hadisnya, qassiyah ialah kain mudalla'ah yang berjalur-jalur, dibawa datang dari Mesir. Di dalam kain itu ada sutera, yakni kain itu bercampur sutera. Mitharah ialah juludus siba', yakni kulit binatang buas, kulit binatang buas. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan lagi daripada Bara bin Azib, katanya Nabi SAW melarang kami daripada menggunakan mayathir al-humr, yakni mitharah tadi, mayathir al-humr, yakni sutera merah, dan qassi. Abu Abdullah berkata, kata-kata Asim itu lebih banyak dan lebih sahih berhubung dengan mitharah, yakni maknanya ialah sutera yang berjalur-jalur. Sutera merah. Bab ma yurakhasu lirijal min al-harir lil-hikkah, bab sutera yang dibenarkan untuk lelaki memakainya kerana gatal, kerana mengalami gatal. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW telah membenarkan kepada Zubair dan Abdurrahman untuk memakai sutera kerana mereka mengalami gatal. Babul harir lin nisa, ini bab sutera untuk orang-orang perempuan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ali, katanya Nabi SAW telah memberikan kepadaku satu pasang pakaian dari sutera. Saya pun keluar memakainya. Saya pun keluar dengan memakainya. Saya nampak kemarahan pada wajahnya. Saya pun koyakkannya. Saya pun belahlah kain itu untuk dibahagikan di antara orang-orang perempuan daripada ahli keluarganya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Umar telah melihat sepasang siara, yakni pakaian yang dibuat dari sutera, sedang dijual. Dia berkata, wahai Rasulullah, kalaulah engkau beli dan engkau pakai pada ketika menyambut tetamu, bila mereka datang kepadamu, bila mereka mengunjungimu, dan pada hari Jumaat, kalau engkau pakai, maksudnya alangkah cantiknya, alangkah bagusnya. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, kain ini hanya dipakai oleh orang yang tiada habuan baginya, yakni tiada keberuntungan baginya, la khalaqa lahu, tiada habuan, tiada bahagian, yakni di akhirat nanti baginya. Dan Nabi SAW telah menghantar selepas itu sepasang siara, kain siara, yakni sutera ini kepada Umar. Fakasaha iyyahu, diberinya kain itu kepada Umar. Umar pun berkata, engkau berikan untuk aku pakai kain ini, sedangkan aku telah dengar engkau pernah berkata berhubung dengan kain ini apa yang telah engkau katalah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku hantarkan kain ini kepada engkau untuk engkau jual,
atau engkau pakaikan kain ini kepada orang-orang yang boleh pakailah, maknanya isteri engkau, kau siapa-siapa kau. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa dia melihat Ummu Kulthum, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai selimut sutera siara. Bahawa makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatajawaz. Ini bab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap terbuka dalam soal pakaian dan hamparan. Yatajawaz maknanya berlapang, bersikap terbuka, bermudah-mudah dalam soal pakaian dan hamparan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, selama setahun saya berada dalam keadaan mahu bertanya Umar tentang dua orang perempuan yang telah berpakat menyusahkan Nabi SAW, yakni dari kalangan isteri-isterinya. Tetapi saya gerun kepadanya, gerun kepada Sayyidina Umar, itu tak jadi, setahun tak jadi nak tanya. Fadazala yauman manzilan, pada suatu hari Sayyidina Umar berhenti di suatu tempat, dia pun masuk di celah-celah pokok arak. Falamma kharaja, bila dia keluar saya pun tanya dia, dia menjawab, Aisyah dan Hafsah. Kemudian dia berkata, kami semasa jahiliyah dulu tidak menganggap apapun perempuan itu, tidak menganggap, tidak mengira perempuan ini apa-apa pun. Tetapi bila Islam datang, Allah telah menyebut mereka, menyebut tentang mereka. Ini seperti dalam ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ini bergaul dengan isteri-isteri kamu itu dengan baik. Itu misalnya dalam ayat itu, ra'ayna lahunna bidzalika 'alaina haqqan. Kami pun tahulah bahawa mereka mempunyai hak terhadap kami, yakni kami bertanggungjawab terhadap mereka, mereka ada hak terhadap kami, min ghairi an nudkhilahun, tanpa kami memasukkan mereka dalam apa-apa urusan penting kami. Tapi masih lagi kami tak masukkan mereka dalam urusan penting kami. Pada ketika itu berlaku pertengkaran lah, berlaku soal jawab di antara saya dengan isteri saya. Dia berkeras dengan saya pun kata kepadanya, wa innaki lahuna, duduk situ, duduk situ, duduk situlah, pergi jauh, wa innaki lahuna, biar engkau terus di sana, tak usah mari lah, tak usah duk capur, maksudnya. Qalat, isteri dia berkata, yakni isteri dia, engkau kata begini kepadaku, sedangkan anakmu, yakni anak perempuanmu, menyusahkan Nabi SAW. Saya pun pergi kepada Hafsah, saya kata kepadanya, aku beri peringatan kepada engkau, jangan engkau derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Saya mulakan dengan dia dalam soal menyakiti ataupun mengganggu, menyusahkan Nabi SAW itu. Selepas itu saya pergi kepada Ummu Salamah, saya berkata kepadanya, dia pun kata, hairan saya terhadap engkau wahai Umar, engkau telah masuk dalam urusan kami, sehingga engkau masuk dalam urusan di antara Rasulullah dengan isteri-istrinya. Dia menolak, yang ini kata-kata saya. Wa kana rajulun minal ansar, ada seorang lelaki Ansar, bila dia tidak berada dekat Rasulullah SAW dan saya yang berada dekat Rasulullah, saya akan bawakan apa-apa yang diucapkan oleh baginda kepadanya. Tetapi bila saya tiada dan bila saya tidak ada dekat Rasulullah, dia pula yang ada, dia akan membawa kepada saya apa-apa yang diucapkan ataupun perintah, apa-apa yang berupa perintah daripada Rasulullah SAW kepada saya. Wa kana man haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad istaqama lahu. Semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun tunduk kepadanya. Falam yabqa, tidak tinggal kecuali Maliku Ghassan bisyam, kecuali Raja Ghassan di Syam. Kami bimbang dia akan menyerang kami.
Tidak ada apa yang aku rasa terhadap Ansari ketika dia menceritakan kepadaku bahawa ada suatu perkara besar berlaku. Terus aku berkata kepadanya, wa ma huwa, apa? Adakah Ghassani itu telah datang? Ansari itu berkata, lebih besar lagi dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan isteri-istrinya. Saya pun pergi. Saya dapati tangisan, kedengaran dari rumah-rumah, dari semua rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah-rumah isteri dialah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu telah pun naik di atas loteng rumahnya. Di pintu loteng rumah dia tu ada seorang khadam lah, ada seorang penjaga. Saya pun pergi kepadanya. Saya berkata, mintalah izin dari Rasulullah untuk saya bertemu dengannya. Saya pun masuk, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas tikar, dan tikar itu telah meninggalkan bekas di lambungnya. Di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sudah ada bekas. Di bawah kepalanya ada bantal yang kulit dia tu daripada kulit. Bantal yang sampul dia tu daripada kulit, dan isinya adalah macam kita kata sabuk buah tamar. Wa idza uhubun, dan aku nampak ada uhub, ada kulit yang sedang tergantung, dan qaras, yakni kulit yang belum disama dengan qaras. Qaras itu daun kayu qaras yang digunakan untuk menyamak kulit-kulit binatang. Aku pun menyebutkan apa yang telah aku katakan kepada Hafsah dan Ummi Salamah, dan bantahannya terhadap saya, bantahan Ummi Salamah terhadap saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suka, dan dia berada di atas loteng itu selama 29 malam. Kemudian dia turun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zuhri, katanya Hindun bintul Harith menceritakan kepadaku daripada Ummi Salamah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjaga pada suatu malam sambil dia mengucapkan la ilaha illallah. Apakah fitnah yang diturunkan malam ini, dan apakah khazanah-khazanah yang diturunkan pada malam ini? Maksudnya alangkah banyak fitnah-fitnah, yang keputusan tentang fitnah telah diturunkan pada malam ini, dan alangkah banyak gedung-gedung ataupun kekayaan-kekayaan, yakni keputusan-keputusan tentang kekayaan-kekayaan telah diturunkan pada malam ini. Siapakah yang akan menggerak, yang akan menyedarkan perempuan-perempuan yang berada dalam rumah-rumah tu? Maksudnya isteri-isterinya lah. Siapakah yang akan menyedarkan isteri-isterinya dalam rumah masing-masing itu? Alangkah banyak orang yang berpakaian di dunia ini tetapi bertelanjang di akhirat nanti. Zuhri berkata, Hindun, yakni perawi, orang yang menceritakan hadis ini kepada beliau, dia ada azrar, ada kancing baju fi kummaiha, pada lengan baju dia tu, hujung lengan baju dia tu dia ada kancing baju, dan dia kancing di antara jari-jarinya. Dia kancing di antara jari-jari, kancing sini. Dia tidak kancing sini, dia kancing sini, di antara jari-jari. Bau ma yud'a liman labisa thawban jadidan, ini apa yang disebutkan kepada orang yang memakai pakaian baru. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummu Khalid binti Khalid, katanya dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa pakaian, termasuk di antaranya khamisah sauda, yaitu selimut ataupun selendang yang hitam warnanya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, siapakah kamu pikir patut kita berikan selendang ini? Semua diam, semua orang diam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, bawakan kepadaku Ummi Khalid. Maka dibawalah aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW pun memakaikan kain itu kepadaku dengan tangannya. Sambil dia berkata, abli wa akhliqi, sampailah sampai lusuh dan sampai buruk. 2 kali dia kata. Dia pun mula melihat kepada gambar yang ada pada selendang itu, sambil dia mengisyaratkan dengan tangannya kepadaku, dan dia berkata, wahai Ummah Khalid, ini cantik. Sana, kata dia, wahai Ummah Khalid, cantik ni, kata dia. Sana dengan mengikut bahasa Habsyah berarti Al-Hasan, cantik. Ishaq berkata, haddathatni imra'atun, ada seorang perempuan menceritakan kepadaku dari ahli keluargaku. Dia berkata dia tengok selendang tadi ada dipakai oleh Ummu Khalid. Babut taza'fur lirrijal, ini bab memakai za'faran. Lelaki memakai za'faran. Diriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW melarang orang lelaki memakai wangi-wangian dari za'faran. Babut thawbil muza'far, ini bab kain yang dicelupkan dengan za'faran, yang sejenis bunga za'faran. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW melarang orang yang memakai ihram itu memakai kain yang dicelupkan dengan wars dan za'faran. Ini bab pakaian ataupun kain merah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara, daripada Abi Ishaq, dia mendengar Bara berkata, Nabi SAW itu seorang yang sederhana perdiriannya, sederhana susuk tubuhnya. Merbu'an itu mana tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, sederhana susuk tubuhnya itu dikatakan marbu'an. Pernah saya melihatnya memakai satu sut pakaian merah. Tak pernah saya melihat sesuatu yang lebih cantik daripada pakaian merah itu berada di tubuh Nabi SAW. Babul mithara al-hamra, ini bab mithara al-hamra, yakni sutera yang digunakan sebagai pelapik, pelapik kenderaan yang berwarna merah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara, katanya Nabi SAW menyuruh kami melakukan 7 perkara: menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, dan mengucapkan yarhamukallah, tashmid al-atis, yakni jawab ucapan orang yang bersin. Selepas dia bersin, dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, itu tashmid al-atis. Dan dia melarang kami daripada memakai harir, dibaj, qassi, dan istabrak, dan mayathir al-humr. Ini semuanya jenis-jenis sutera belaka ni. Baiklah, tengok pula lubsil qassi. Ini masih lagi berkenaan dengan sutera lagi, sambungan kepada hak baru ni. Pakai sutera ni, pakai qassi pula. Yang ni sutera ni tak boleh belaka lah. Untuk orang lelaki ni tak boleh belaka sutera. Sutera jenis mana, nama gapo pun tak boleh, daripada mana mari pun tak boleh. Bukan hak kita buat sendiri saja tak boleh, hak mari daripada lain-lain pun tak boleh. Itulah yang nak cerita. Sebab qassi ni sutera yang datang daripada lain, daripada Mesir ataupun daripada Syam, tak boleh juga. Nama dia hanya qassi. Mudalla'ah, yang berjalur-jalur, ada sutera di dalamnya. Yang ni sutera bercampur dengan sutera, dia bukan 100% sutera tapi bercampur dengan sutera. Dan pada kain itu juga dia timbul kain itu macam
Sulam kan, sulam tu jadi timbul. Sebab kapek sekarang ni kan, kapek tu dia dia buat timbul sikit. Bunga dia tu nampak bunga dia tu nampak timbul sikit. Dia ni pun dia buat lagu tu. Kain tadi dia buat timbul sikit, nampak macam buah lima. Butir buah lima, tubik. Comel lah. Wal mitharah ini pun yang dibuat oleh orang-orang perempuan untuk suami-suami mereka sebagai tuala. Mereka tenun lah. Ini tak boleh, semuanya tak boleh. Kemudian Jarir berkata diambilnya daripada Yazid dalam hadisnya qasiyah, iaitu thiyab mudalla'ah. Lebih kurang tadi juga, yuja'u biha min Misr fiha al-harir. Itu sama juga, cuma mitharah itu juludus siba', iaitu kulit binatang. Itu beza tadi dengan riwayat siapa? Riwayat Asim. Riwayat Asim, Imam Bukhari kata Asim berkata diambilnya daripada Abi Burdah. Mitharah itu yang ditenun oleh orang-orang perempuan untuk suami-suami mereka. Ini dalam riwayat ini Jarir ini beza dengan riwayat Asim tadi. Dia kata mitharah itu juludu as-siba', iaitu kulit kulit binatang buas. Kulit binatang buas. Artinya kalau kita menerima riwayat Jarir daripada Yazid ini, Yazid bin Abi Ziyad, bermakna Nabi SAW melarang juga daripada menggunakan kulit binatang buas. Yang kulit rimah kau kita kata buat duduk di atas tu. Kulit apa-apa kau. Begitulah. Tetapi kebanyakan ulama tidak bersetuju dengan tafsiran ini. Ini adalah tafsiran Jarir daripada Yazid ini, diambil daripada Yazid. Sebab itulah Imam Bukhari kata di akhir ini, sebelum bab ma yurakhasu lirrijal min al-harir itu, qala Abu Abdullah berkata, yakni Imam Bukhari, kata-kata Asim itu lebih banyak yang diriwayatkan dan lebih sahih berhubung dengan mitharah. Mitharah itu ialah sutera juga yang ditenun sebagai pelapik pelana. Itu mitharah. Bukan mitharah itu maknanya kulit binatang buas. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan kulit binatang buas itu tidak ada dalil yang terang menunjukkan Nabi SAW tak bagi. Tidak. Hak mitharah ni maksudnya sutera juga, bukan kulit binatang buas. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hasyiah kita ni nombor 8, kitab ni lah. Kitab ni nombor 8. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi kata, huwa tafsirun batil mukhalifun lima atbaqa alaihi ahlul hadis. Ini tafsiran yang dikemukakan oleh Jarir daripada Yazid dalam hadisnya berhubung dengan mitharah, iaitu juludus siba'. Ini tafsiran yang tak betul, bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahlul hadis. Tetapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan tidak, hak ni pun tafsiran ini pun boleh juga kita pakai. Maksud Nabi SAW tak bagi ni hak sutera tu kerana apa? Seperti yang kita sudah sebut baru ni, sesuai dengan orang perempuan. Sesuai dengan orang perempuan. Orang lelaki tidak dibenarkan kerana tidak sesuai dengan sifat dia, dan tidak dikehendaki, tidak nak diajar orang lelaki ni supaya jadi lembut seperti orang perempuan. Tidak maksud tu. Itu dari segi sutera. Dari segi juludus siba' ni, kalau kita terima tafsiran yang satu lagi, walaupun Imam Nawawi kata itu tak betul, itu pendapat dia, tetapi ramai lagi yang lain terima, cuba bertolak ansur dalam masalah ni. Dia kata maksud Nabi SAW tidak benar pakai kulit binatang itu kerana kebiasaannya kulit binatang ini dipakai oleh orang-orang yang sombong, mustakbirin, oleh orang-orang yang mewah lah, hidup mewah, orang-orang yang tidak terikat dengan hukum-hukum agama. Orang-orang yang tak kisah tentang halal haram, biasanya begitu. Perampok kau, kepala perampok kau misalnya, ataupun orang-orang yang nak menyatakan kemegahan diri dia, kebesaran dia, kekayaan dia, kehebatan dia, maka dia duduk
Dia duduk di atas kulit binatang, kulit rimau kalau kita kata. Dia duduk di atas. Nak suruh orang dapat hebat dia. Kerana tu tak boleh tu. Seperti pakai kain labuh dululah yang kita bincang dah, pakai kain labuh untuk menunjukkan kesombongan, untuk menunjukkan kemegahan, terutamanya dalam masyarakat Arab yang memang menjadi kebiasaan mereka nak menunjukkan kebesaran tu, pelabuhkan kain. Hak ni pun lagu tu juga. Tidak ni saja, hak lain-lain banyak lagi. Kalau untuk menyatakan kesombongan, kebesaran, kelebihan, untuk takabur lah kita kata, itu tak boleh. Sebab ini lamban-lamban orang takabur, orang yang sombong. Tak boleh lah kita pakai yang seumpama itu. Ini kata mereka. Sekurang-kurangnya dengan maksud tadi hak diharamkan. Bukan maksud memang tak boleh, haram, memang najis ke apa ke, tidak. Kerana sebab lain. Sebab pakai kain labuh tu lah. Bukan kerana pakai kain labuh tu sendiri tak boleh, tapi kerana ada maksud lain di sampingnya itu yang menyebabkan tak boleh. Begitulah pendapat ulama yang cuba menerima mitharah itu dengan arti juludus sibak, mereka pakai dengan makna tadi. Seterusnya Bara' bin Azib mengatakan Nabi SAW melarang kami daripada mayathir al-humr, daripada pelapik pelana daripada sutera yang merah. Tidak mesti merah kalau sutera, tapi biasanya dibuat tu merah. Biasanya pada masa tu dibuat merah warnanya, tapi tidak mesti merah, asalkan sutera saja tak boleh lah. Wal qasil, qasil ni seperti tadilah, sutera yang diimport lah, yang dibawakan daripada Syam ataupun daripada Mesir, yang berjalur-jalur bercampur dengan kain sutera. Sebahagian besar daripadanya adalah kain sutera. Itu qasil. Bau ma yurakhasu lirijal min al-harir lil hikkah, seperti mana biasa Imam Bukhari dia mari hak ketak, lepas tu dia mari hak lega. Hak lega. Adakah tak boleh secara mutlak tak boleh sutera ni kalau sudah haram maka tak boleh dalam semua keadaan, tak boleh? Tidak. Seperti benda-benda lain juga, seperti arak dan sebagainya, sekiranya dalam keadaan darurat boleh. Misalnya dalam keadaan berpenyakit kah, gatal kah di sini, ini satu contoh saja, gatal kah ataupun lain-lain keperluan lain, sekiranya baik sutera itu untuk lelaki untuk menyembuhkan penyakitnya, tak apa, dibenarkan. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan ini khusus untuk Zubair dan Abdul Rahman sahaja untuk memakai sutera. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak khusus dengan mereka berdua ni saja. Siapa-siapa pun kalau perlu pakai sutera, tidak kerana gatal sajalah. Gatal ini satu contoh yang berlaku pada masa itu. Kalau tidak kerana itu, kerana lain, ada sebab, tak apa, boleh pakai sutera pun. Untuk orang lelaki. Untuk lelaki boleh. Ini dalam keadaan darurat. Dia nak cerita dalam keadaan darurat. Sebelum pada ni kata tak boleh, dalam keadaan biasa, dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan darurat tak apa. Begitulah hukum Islam ni sama-sama pun begitu. Sehingga ada kaedah kan dalam fiqh, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Segala perkara ni apabila dia sempit, jadi luah pula. Memang gitulah. Undang-undang dunia alam ni pun lagu tu. Apabila dia payah, dia lega, dia sempit. Memang lagu tu. Adat dunia dah, sunnatullah lagu tu. Hukum syarak ni pun dia sesuai juga dengan hukum tabi'i ni, hukum tabi'i yang Allah SWT buat. Babul harir lin nisa, ini bab sutera untuk orang-orang perempuan. Sutera haram, tak boleh begini, larang. Untuk orang perempuan macam mana? Tak apa. Ini menunjukkan ada bezanya dalam setengah-setengah hukum tu di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Di antaranya dalam masalah sutera ini. Sayyidina Ali pakai, bila Nabi SAW bagi pakaian tadi, dia pakai. Nabi SAW marah. Menunjukkan kita orang yang beriman, ada iman, apabila tengok benda-benda yang haram dilakukan oleh orang-orang bawah jagaan kita, kita kena menampakkan tidak setuju.
kemarahan itu, jangan lock begitu saja, tidak. Itu satu. Yang keduanya, orang bawah ni dia kena tengok orang atas dia, ayah dia ke tugu dia ke siapa-siapa, kalau nampak tak suka jangan dibuat, cubalah elok. Jangan menyebabkan dia tu jadi duk bekam dalam hati dia tu, nak marah, jangan lagu tu. Pada tengok muka dia pada dah. Lepas tu kata Sayyidina Ali, saya pun belah, saya lah muka besar, bui kau ni kata, bui kepada orang perempuan, dan Nabi SAW tahu pun dia buat gitu, tak marah, menunjukkan perempuan boleh lah, perempuan boleh, lelaki saja tak boleh. Lepas tu Sayyidina Umar ni dia kata, alangkah comelnya ya Rasulullah, ramai orang mari ni, rombongan mari ni, kalau kamu pakai ketika orang mari, ni comel, hari Jumaat kau pakai ni. Nabi SAW kata, yang pakai hak ni hanyalah orang yang tidak ada habuan dia, tidak ada bahagian bagi dia, yang ni di akhirat nanti, tidak ada bahagian di akhirat nanti, tidak ada kebaikan tuah di akhirat nanti. Dalam hadis yang lain disebutkan akhirat ni, sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Dan Nabi SAW kirim selepas pada tu kepada Umar pula kain. Umar pun heran lah, dia tak si pakai, aku suruh minta dia pakai, dia tak si, ni bagi kepada aku pula, macam mana ni? Umar pun pesan kepada orang lah, dia macam mana, sedangkan dulu kata lagu ni. Nabi SAW kata, tidak semesti bagi tu nak suruh pakai, kau boleh jual, boleh bagi pakai kepada orang lain, hak boleh pakai, itulah orang perempuan, isteri engkau, anak engkau dan sesiapa lagi, tak mesti mana bagi tu untuk pakai. Ini menunjukkan ada setengah-setengah perkara hak tak bolehnya, keadaan tertentu saja tak boleh. Buat misalnya pakai, pakai tu tak boleh, setuh tak apa, bawa tak apa, jual tak apa. Benda tu haram dipakai untuk sendiri dan haram untuk orang lelaki. Lepas tu kalau orang lelaki juga mari beli dengan kita tak wajib usul dia nak pakai, aku nak jual, tak wajib usul tu ikut dia lah. Kalau dia pakai tu masing-masing, dosa dia, kita tak dosa. Kita jual walaupun kepada orang lelaki bukan dengan maksud nak suruh dia pakai. Supaya Nabi SAW bagi kepada Sayyidina Umar bukan maksud nak suruh dia pakai, tapi Nabi tak usul kan, Nabi tak ayak dulu, nak suruh kita fikir, supaya juga ni kita kena fikir lah, tak payahlah kita kata nak pakai sendiri kau lagu mana, ada bukan kerja orang berniaga tu, bukan kerja orang berniaga tu, kena ngaji suku tu. Dia tidak soal, dia tidak gapo. Apabila Sayyidina Umar muskil, barulah dia raya, tak mesti bagi tu nak suruh pakai, boleh jual, boleh apa. Begitu juga perkara-perkara yang lain, banyak lagi yang lain-lain. Tak semesti apabila dia tu tak boleh makan, maka kita tak boleh bawa, kita tak boleh pegang. Jadi najis kau misalnya, tak mesti. Bunga, popi, ganja tu, mana kalau kita pegang, bubuh dari baju kita, tak ada satu, maya apa-apanya. Kau tak bolehnya makan tu, isak tu tak bolehnya. Mana dia tu tak ada satu, benda tu, bahan tu sendiri. Sini lah menunjukkan hukum ni dia berbeza. Ada hak tak boleh makan saja. Ada hak tak boleh pakai, bukan tak boleh jual, bukan tak boleh pegang, tak boleh jamu, tak boleh. Letak di sini, letak di tubuh kita misalnya, letak di tubuh kita, kita jual ni, nak ukur ni, misal setara ni boleh ke tidak? Boleh. Setara ni padan dah, kita letak atas tubuh kita, maknanya kita macam tanggung lah, kita tanggung, tak apa, boleh. Hak tak bolehnya pakai, hak orang pakai ni lah ke mana? Bubuh tangan, masuk tangan tu baru pakai. Kalau selagi tidak begitu, tidak pakai. Ataupun kalau nak terai saja, nak terai tengok, dia lebih kurang saya, nak terai saja boleh lagi, masih khilaf lagi lah, pasal tidak nama pakai lagi, terai cuba, masih lagi ada khilaf lagi. Jadi masalah ni luah lah, tak perlulah kita ketat sangat. Lepas tu riwayat Anas ni dia kata dia pernah tengok ada ni selendang sutera siarak tu nama selendang sutera lagu tu ada pada tubuh Ummu Kulsum, dia pakai, menunjukkan orang perempuan boleh pakai, ada di tubuh dia, tak apa boleh pakai.
Dan tentu sekali anak dia ni, Imam Bukhari nak cerita, anak dia ni orang yang rapat dengan dia lah, duduk bawah jagaan dia, takkan dia tak tahu. Dan orang yang, kalaulah katakanlah Nabi SAW tak tengok, takkanlah anak dia tu yang terdidik dengan ajaran agama, sebelum nak pakai tu dalam keadaan ada bunyi dan Nabi SAW kata tak boleh sutera, tak boleh sutera, takkanlah sebelum dia pakai tu dia tak tanya. Sudah tentu dia tanya, baru dia pakai. Ini menunjukkan bolehlah bagi perempuan. Sebab bagi Imam Bukhari adanya yang menepati syarat dia ni hadis-hadis yang menunjukkan perempuan tu boleh pakai sutera. Adapun dalam hadis-hadis Tirmizi dan lain-lain lagi, banyak lagi jelas bahawa sutera itu emas diharamkan kepada zukuri ummati wa uhilla li inathihim. Jelas sebut haram dan halal tu sebut dengan jelas, tapi tak ada dalam Bukhari ni hak tu. Sebab apa? Hak tu tidak menepati syarat Imam Bukhari. Sebab syarat sahih dia ni tinggi, tak padan tu. Walaupun hak tu sahih juga, tapi tak menepati lagi. Bab makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatajawwazu min al-libas wal busut. Ini bab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap terbuka, yatajawwaz, maknanya yatawassa', bersikap terbuka dalam soal pakaian dan hamparan. Dia bersikap terbuka. Tak kenalah kalau hak kemudian ni kita tengok orang Islam terlalu terikat sangat dengan pakaian, sehingga mempasikkan satu sama lain hak tidak serupa dengan dia, sehingga kalau dia kata kalau tak pakai piah pasik jadinya, bila pasik tak boleh buat saksi nikah ke apa ni. Tu negeri kita sekat tu je. Kalau kita pergi ke India tu, Pakistan, kalau pakai baju sikat baju sikat ni nampak punggung ni sikit, bukan nampak punggung, mana baju sikat supaya baju kemeja tu, baju tangan pendek kan, dia kata pasik pula. Sana lagu tu pula janggut kalau pendek sikit pasik. Inilah caranya. Lepas tu pakaian tu terlalu ketat, lagu tu tak boleh dia pergi lagu lain dah. Tidak, itu tidak kena. Cara Nabi SAW dia bersikap terbuka dalam masalah pakaian. Kita boleh pakai apa saja asalkan tidak haram. Ni dah haram dah, ni royak dah. Hak ni tak boleh ke mana-mana pun. Selain daripada tu menutup aurat halal, tak apa. Pakai pakaian lagu mana pun. Pakai pakaian Melayu ke, pakaian Cina ke, pakaian orang putih ke, pakaian gapo ke, boleh berlaku. Bahkan Nabi SAW telah menunjukkan sikap terbuka dia. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah, sahabat-sahabat pun pakai. Orang kafir saja pakai, diperkenalkan oleh orang kafir, dia pakai. Itu tidak sesuai lah. Tidak sesuai, terutama di zaman sekarang, dalam masyarakat yang macam-macam ni, pelbagai ni, dia persoalkan benda-benda seumpama itu tu. Tapi kalau tidak sampai orang faham, semua faham tidak sebagai wajib, tak apalah. Kita sendiri pun faham benda ni tidak sebagai wajib saja, kita nak pakai lebih selesa, kita pakai ni, tak apa waktu tu, molek lah. Kalau kita nak pakai pasal ni ada keserupaan dengan Nabi SAW, ada segi zahir dia sekadar tu, kita pun kenal. Tapi dengan kita tidak ada berasa pandang serong, pandang tak molek kepada orang lain yang tidak serupa kita, syarat waktu tak apa, pakailah, nak pakai kat mana-mana, tak apa. Nabi SAW dalam masalah pakaian ini dia bersikap terbuka, dan begitu juga masalah hamparan. Dia tak kisah sangat lah, comel ke, huduh ke, asalkan cuci. Hak mana yang ada saja, tidak kata cerewet, tak boleh muka dia orang besar, kena hampa permaidani, tidak. Mengikut keadaan yang ada lah, keadaan ada. Kalau tikar mudah basuh. Ini ceritanya. Ini sudah berapa kali dah hadis ni kita jumpa ni, anda pun sudah bincang panjang dah dulu, tidak perlu dibincang panjang lagi. Selama setahun Ibnu Abbas ni dia duduk nak tanya Sayyidina Umar satu perkara, tak jadi. Pasal apa? Gerun dengan Sayyidina Umar. Tengok orang ni sibuk semacam nak tanya, tapi Sayyidina Umar ni adalah tok guru dia lah, tok guru Ibnu Abbas. Nak tanya tentang dua orang perempuan
yang tazaharata, yang bersepakat menyusahkan Nabi SAW. Saya tak jadi tanya pasal gerung. Satu hari dalam perjalanan dia pun turun masuk di celah-celah pokok arak, yang ni untuk buang air. Pokok arak tu pokok sugi lah, kayu sugi tu, pokok arak tu kan. Lepas dia keluar, saya pun tanya dia, siapa dia? Oh, dalam Quran. Wa in tazahara alaihi, wa in tazahara alaihi, dalam ayat tu. Siapa dia? Dua tazahara, dua orang perempuan tu, siapa dia? Oh, dalam ayat tu. Dia pun kata Aisyah dan Hafsah. Lepas tu dia pun mulalah cerita. Ini hak pendek, ni hak panjang sudah jumpa dah dulu berapa kali dah. Dia kata semasa jahiliah dulu kami ni tidak memberi tempat langsung lah kepada perempuan ni. Kami tak kira gapo perempuan ni, tak masuk kira-kira. Nak beca, nak mesyuarat, nak gapo, tak cara ke dia. Bila Islam datang, Allah SWT sebut tentang mereka. Kami pun fahamlah bahawa ada hak mereka terhadap kami. Mana kita kena jaga orang perempuan ini. Ada tempat-tempat kita kena masuk kira dengan dia. Tapi dia kata dalam perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang penting, kami tak masukkan lagi mereka. Selepas tu berlakulah soal jawab lah di antara aku dengan isteri aku. Dia pun berkasar dengan aku. Kasar lah. Kecek pasal muka tak aja kasar kan. Setelah tu pun suruh kasar dah. Saya pun kata kepada dia, wa innaki lahuna, duduk situ. Tak usah masuk. Sebab kita kata kalau kita zaman itu kan, orang perempuan duduk cok dapur, duduk tempatmu. Mana lagu tu. Isteri dia pun kata, kamu kata kepadaku begini, sedangkan anak perempuanmu mengganggu, menyusahkan Nabi SAW. Yang ni kalau Nabi kata gini, isteri dia kata gini, tidak senyap, dia kata. Berhujah lah, mana kalau hak jenis berhujah biasa ni, soal jawab. Nabi kata gini, dia tidak kata patuh saja, ikut saja. Tak. Patut dia sanggah misalnya, dia sanggah. Dia tanya ke? Tidak kata orang perempuan dia duduk senyap, patuh saja. Tidak. Begitulah yang Nabi SAW ajar isteri-isteri dia. Ini mulalah orang perempuan dia angkat taraf dia. Semenjak itu. Sebelum pada tu orang tak cara. Sehingga sahabat-sahabat pun berasa pelik ni. Jadi isteri-isteri dia lock ni jadilah lah kelebih lah. Alah kelebih. Boleh jadi siapa serah hati Nabi SAW. Ini kerana kebebasan yang diberikan kepada isteri-isteri dia tu. Kerana kebebasan yang diberikan kepada isteri-isteri dia. Lepas tu Sayyidina Umar pun kata, aku pergi dekat Hafsah lah, pergi. Aku pun katalah ke dia, beringat kata dia, jangan derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Aku pergi kepada dia dulu untuk tegur soal menyusahkan Nabi SAW, sebab dia anak aku lah, begitulah rekasannya. Apa pergi dekat dia dulu, sebab dia ni mugana. Nanti kalau buat gana-gana tak suka kalau lahnya cerah, nak kan? Kalau nya cerah. Lepas tu dia pergi pula dekat Ummu Salamah, moga anak beranak juga Ummu Salamah tu, isteri Nabi SAW, Ummu Salamah. Dia pergi pula, dia pun kata, apa lagu ni siapa jawab Nabi ni, orang tak patut jawab, duk dia sudahlah. Mana begitu. Kata dia, heran, kata dia, aku heran terhadap engkau wahai Umar, siapa begini masuk campur dalam urusan kami. Sampai dalam urusan di antara Rasulullah dengan isteri dia pun nak campur juga ni, kata dia. Mana nampak bebas ni. Isteri Nabi SAW itu tidak kata jadi pengecut seperti hak zaman jahiliah dulu, tidak. Lepas tu dia pun jawab lah, dia tolak hak Sayyidina Umar tu. Dia jawab, tidak lagu tu gini dia royak lah. Ceritanya Sayyidina Umar cerita, dia ni moga duduk jauh sikit rumah dia ni dengan rumah Nabi SAW. Kerana itu tak boleh pergilah, masing-masing pula sibuk pula, orang ni menega, orang ni buat bertani, orang ni berkebun, macam-macam. Dia tak boleh pergi tiap hari. Kenderaan pun susah kan pada masa tu, alat-alat perhubungan apa tak ada. Jadi dia bergilir pakat dia dengan saing dia Ansari ni, orang Ansar seorang ni. Pakat. Hari ni kamu pergi, esok aku pergi pula, lusa kamu pergi pula, begitulah gilir-gilir.
supaya tidak terlepas hak apa-apa cerita tu, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak tu, perintah dia ke hadis dia ke ayat Quran ke apa ke, tidak terlepas. Itulah cara dia bergilir-gilir. Bila hak tu pergi, dia balik, dia akan ceritalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ni royak gani. Sayyidina Umar pun tahulah. Esok dia pergi pula, dia royak pula kepada kawan dia. Gitulah. Pada masa tu yang kata Sayyidina Umar reda belaka dah ni. Semua terlena belaka ni. Hak sekeliling ni, raja-raja apa pemerintah-pemerintah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, semua sudah lena. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah urus belaka dah. Hak mana buat perjanjian lah, hak mana takutlah. Tetapi hanya ada satu lagi Raja Ghassan di Syam. Kami masih lagi bimbang, takut-takut dia akan menyerang kami. Aku tak ada ingat apa lain bila orang Ansari tu tergesa-gesa, bergegas-gegas mari ketuk pintu. Sini dia tak ceritalah, sini ada ringkas. Ada di tempat lain dia sebut ketuk pintu derah. Bangak kata dia. Aku tak ada ingat orang lain kata dia bila orang Ansar itu kata sudah berlaku satu perkara besar, melainkan aku tu bertanya dia. Sebab hak tu dalam fikiran takut-takut puan tu mari serang. Mari dah kah? Apa dia kata? Apa ni? Ghassan ni sudah mari dah kah? Sahabat tu kata, "Dak, lebih besar lagi daripada tu telah berlaku." Apa? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ceraikan isteri-isterinya. Ini cerita. Bila pergi sana ni, Sayyidina Umar apa pergi tengok duduk jerit bunyi menangis dalam rumah tu, rumah ni jerit bunyi menangis. Nabi SAW duduk di atas rumah, di atas loting rumah dia, tak turun. Di pintu dia tu ada wasif, maknanya penjaga lah, khadam dia. Sayyidina Umar apa pergi sepatutlah, dia kata minta gini-gini, dia pun tengok hak nak sini nya apa dia, hak nak sini. Masuk dalam rumah tu tengok Nabi SAW tidur di atas tikar. Dan tikar tu bekah dia ni di lambung dia sini. Bila dia tidur bekah. Maknanya Nabi SAW bersikap terbuka, bermudah-mudah, tak kisah sangatlah masalah pakaian, masalah hamparan, tempat dia nak duduk tu tak kisah sangat. Walaupun dia ni seorang yang besar, kaya dah kalau nak kira pada masa tu, tapi dia macam tu, setara tu je. Tidak kata cerewet, payah, basah. Tidak. Lepas tu tengok tadilah bagai-bagai dia tu setara tu. Bila Sayyidina Umar cerita yang dia kata dah kepada anak dia Hafsah dan kepada Ummu Salamah begini-begini, Ummu Salamah jawab pula kepada dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Dia suka. Dia tak kata gadi, dia suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berada 29 malam atas loting dia. Lepas tu baru dia turun. Ana sudah bincang dah dulu hadis ini. Dengan panjang lebar dulu sudah bincang dah. Cuma sini ada beberapa perkara lah, iaitu sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia keliru. Ini adalah satu kekeliruan. Dia keliru. Bila Nabi SAW duduk datang loting tu, tak cara ke bini dia, diingat Nabi SAW sudah cerai bini dia. Ini orang panggil waham perawi, asas kepada waham perawi. Seseorang perawi ni, pewarta hadis ni, walaupun dia ni seorang yang hebat macam mana pun, seorang yang siqah, seorang yang baik, boleh dipercayai pun, tidaklah bermakna mereka itu maksum daripada tersalah, terlupa, ataupun keliru. Orang perkara sebenarnya berlaku macam lain, dipahamnya macam lain. Orang kuat ingatan setara mana pun, jauh setara mana pun, dia boleh jadi keliru dalam hidup ni. Inilah buktinya. Bukti asas kepada kekeliruan itu. Padahal tidak benar. Nabi SAW tak ada cerai pun bini dia, tak ada cerai. Dia duduk atas loting tu, muka dia jatuh. Kenderaan dia kan sakit, geliat, dan nelah dia belakang. Dan sampai pada masa tu sahabat-sahabat pergi dekat dia tu semaya, dia sambil duduk semaya. Pada ketika tu atas loting dia. Bukan makna dia cerai bini dia. Nabi SAW suka tu maknanya sudah keliru sampai begitu. Yang hak menangis, hak mana menangis. Pasal apa? Nak pergi tanya sendiri tak berani. Dengar berlapis-lapis. Ni dengar ni. Tak tahu gapo. Tak tahu menangis. Begitulah. Hak ni yang berasa ya Allah sungguh dah lah.
balik gaduh-gaduh royak pada Sayyidina Umar. Baiklah, sekadar itulah. Seterusnya riwayat daripada Zuhri, kata dia, Hindun bintul Harith menceritakan kepadaku daripada Ummi Salamah. Kata Ummi Salamah, Nabi SAW telah terjaga pada suatu malam sambil dia mengucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan Nabi SAW ni bila tidur, bangun daripada tidur, dia ucapan dia yang lagu ni lah. Kalau dekat nak tidur kita sudah maklum dah, sebelum pada ni pun jumpa dah sebahagiannya. Ni bila bangun dia ucapkan la ilaha illallah. Alangkah banyak malam ini, kata dia, fitnah, yang keputusan tentang fitnah telah diturunkan. Jadi Allah SWT buat keputusan dah, fitnah akan berlaku gini berkenaan dengan hak ni, berkenaan dengan hak ni. Suruh malaikat, malaikat dia bagi tahu kepada malaikat, ni berkenaan dengan hak ni urusan ni, hak ni urusan ni, semua berkait dengan fitnah. Alangkah banyak, tapi manusia tidak tahu. Nabi SAW, Allah SWT bagi tahu, tapi tidak semuanya juga. Kalau dia tahu hak besar-besar, hak mana-mana yang penting berkait dengan perubahan sejarah lah, berubah sejarah, hak tu diceritakan. Bukan semua perkara. Dan alangkah banyak keputusan tentang kekayaan ataupun khazanah yang diturunkan pada malam ini. Jadi Allah SWT buat keputusan nak bagi kekayaan ke negeri ni, nak bagi kekayaan kepada orang ni, nak bagi gedung kepada orang ni, nak beri harta karun kepada orang ni. Buat keputusan nak beri jadi sebab dia tu gini macam-macam lah. Kamu pergi bagi ilham kepada dia biar dia buat lagu ni, maka boleh pitih lah dia. Kamu pergi malaikat operator, kamu pergi biar timbulkan idea, timbulkan idea kepada dia buat mana lagu ni boleh pitih kepada dia. Berapa banyak kalau kita nak kira semua, setiap hak yang mendatangkan duit, mendatangkan kekayaan tu semuanya dengan keputusan Allah SWT belaka. Bila Allah SWT putuskan, ni salah satunya Nabi SAW cerita pada masa tu. Pada masa lain banyak lagi. Tak tahulah, kita tak tahu, itu rahsia dia. Bila-bila dia nak bagi kepada orang, boleh jadi hak dia nak bagi tu pada masa tu, boleh dia jadi hak dia nak bagi tu 1000 tahun kemudian. Arab Saudi tu ada kepada dia dulu, kita kata Timur Tengah tu tak ada kepada satu sesok duduk dengan unta dia. Tahu-tahu Allah SWT beri kekayaan kepada dia, minyak kaya semata-mata. Keputusan Allah SWT sudah lama dah jadi. Cuma tak sampai masa dia tak berlaku. Nak berlaku tu dia ada sebab musabab lah, dia ada kaitan dia. Kaitan kau ni jadilah. Banyak yang berlaku. Yang turun pada malam itu, yang mana Nabi SAW mendapat tahu. Tapi kalau nak cerita pun, benda tu tak ada kaitan tu dengan syariat. Benda tu akan berlaku, benda tu akan berlaku, tak perlu diceritakan. Tak perlu dicerita orang ni nak mati esok, misalnya orang ni nak mati kena aksiden gitu, apa perlu ayat? Tak perlu ayat. Orang ni nak nikah dengan orang ni, tak perlu ayat. Hak perlu ayatnya syariat. Syariat dia sudah ayat dah. Hak tadi urus sendiri. Kalau ayat pun, katakanlah kalau ayat dia mati aksiden, dia tak pergi mana-mana, mati aksiden juga mana-mana pun, tak ada faedah tu. Tak payah ayat, tak apa. Ini berkenaan dengan amar kauni, orang panggil amar kauni, bukan amar syar'i. Berkenaan dengan iradah kauniyah, bukan berkenaan dengan iradah syar'iyah atau tashri'iyah, tak ada kaitan. Dia pun kata, ni yang ditunjukkan kepada dia ni, maklumat yang dia dapat malam tu. Alangkah banyak orang yang berpakaian di dunia ini bertelanjang di akhirat, pada hari kiamat nanti. Alangkah banyak. Maknanya berpakaian dalam dunia ni tapi telanjang di akhirat nanti. Dalam dunia ni kaya raya, dalam dunia ni pakai pakaian itu, pakaian ni tukar semua. Pakaian nak tidur lagu lain, pakaian nak sokan lagu lain, pakaian nak pergi bilik air lagu lain,
pakaian nak pergi pejabat lagu lain, nak pergi macam-macam pakaian, banyak pakaian, ada pakaian, jenuh pakaian dalam dunia, tapi di akhirat nanti satu pun tak ada pakaian. Ramai hak lagu tu. Buat apa jadi lagu tu? Kena tengoklah ajaran syariat dia macam mana hak jadi lagu tu. Alah, cuba kita tengok nombor 5. Banyak tu makna dia. Di antaranya, alangkah banyak orang-orang yang berpakaian pakaian yang cantik, yang mahal, tetapi di akhirat nanti bertelanjang. Kenapa? Kerana tak ada kebajikan. Telanjang daripada kebajikan di akhirat nanti. Bila di akhirat nanti tak ada kebajikan, telanjang. Tak ada sesuatu pun yang menutup aurat mereka. Satu lagi makna dia, alangkah banyak orang yang berpakaian tetapi pakaian dia nipis. Ni berkait dengan perempuan ni. Kalau kita perhati, dia suruh gerak isteri-isteri dia, lepas tu dia ni berkait dengan perempuan. Alangkah ramai orang yang berpakaian, kam min kasiyatin. Kasiyatin tu sifat perempuan itu. Berapa ramai orang perempuan yang berpakaian tapi pakaian dia nipis, tidak menutup warna kulit dia, tidak menutup susuk tubuh dia, nampak susuk tubuh dia. Di akhirat nanti akan dihukum, dia tu dengan bertelanjang, tak ada pakaian. Macam nak tak nak pakai, dah tak nak kat, tak sih, tak sah lah, pakai telanjang lalu senang. Biar berasa di sana nanti malu ke tidak? Tentu sekali sudah malu. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, di tepi lagi, alangkah ramainya orang yang berpakaian, yakni berpakaian orang yang menikmati nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, tetapi bertelanjang di akhirat nanti. Apa sebab? Pasal dia tidak bersyukur. Syukur itulah yang menyebabkan dia ni berpakaian pula nanti. Pakaian di sini maksudnya lebih luas daripada pakaian biasa. Maksudnya nikmat tu banyak. Di antara nikmatnya ialah nikmat pakaian yang menutup aurat kita, yang menutup kemaluan kita. Itu di antara nikmat. Ataupun ini lagi makna dia, alangkah banyak orang yang menutup sebahagian badannya. Alangkah banyak orang yang berpakaian dalam dunia, tetapi tutup tu tidak sempurna. Dia buka sebahagian yang lain, dia tutup tapi tidak sempurna. Hak lagu ni akan dihukum di akhirat nanti telanjang belaka ni. Telanjang belaka. Kenapa disebutkan perempuan? Sebab biasanya pun orang perempuan, terutama sekarang ni, nyata benar ni nyata benar ni, orang perempuan lah yang tidak sempurna pakaian. Kalau pakai kain pun dia belah kain tu, belah pula kain. Orang lelaki kita tengok, orang barat sekalipun, pakaian molek cukup. Orang perempuan tak tahu sejuk, musim sejuk dedah lagi orang. Wak kau nak tunjuk ke orang tu, wak kau nak pukau, nak pick up orang tu, sampai begitu sekali. Ini penyakit orang perempuan. Penyakit orang perempuan, kira-kiranya dia nak tarik orang tu, nak pick up orang dengan cara berbuat beginilah. Dan orang lelaki tergoda dengan mereka, menyebabkan jadi kocak-kacir dunia ni, huru-hara dunia ni, kerana mereka lah. Padahal kalau mereka berpakaian dengan baik, maka tidak timbullah macam-macam huru-hara dalam dunia ni, tak timbul. Zuhri berkata, Hindun ni perawi ni, orang yang menceritakan hadis ini, hadis Ummu Salamah ni kepada dia ni kalau dia pakai baju, dia ada kancing kalau orang lain kancing sini kan memadai iddah, tapi dia ni pasal ingat hadis ni lah, ingat hadis ni dia biar labuh, ni biar labuh sampai sini, kancing sini, dia celah-celah jari. Pasal apa nak suruh tutup aurat, biar lebih menutup aurat dia tu. Hadis-hadis seperti ini jelas menunjukkan bahawa agama kita menyuruh menutup aurat kepada perempuan-perempuan ini. Orang-orang yang katakan dalam hukum agama tak apa, dedah aurat ke apa itu fikiran dia sajalah. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, begitu banyak sekali menunjukkan tutup aurat ini.
Kerana inilah hukum. Kalaulah dia dosa kecil, apa siapa Allah SWT hukum begini di akhirat nanti? Ini tanda bahawa ia dosa besar lah. Dedah aurat tu. Ada juga orang kata dia dosa kecil. Dia kata itu tak faham sebenarnya. Kalau dosa kecil dia tak ada ni hukuman ni, janji ni, wa'id, orang panggil wa'id. Janji buruk, orang yang buat gini akan jadi lagu ni saya esok pada hari kiamat nanti. Tak ada lagu tu. Kalau diancamkan orang tu, dia buat sesuatu, diancamkan begini hukuman dia, jangan dah tu. Perbuatan itu ataupun amalan itu merupakan dosa besar dah tu. Dosa besar. Dia tidak dosa kecil. Kalau dosa kecil tak ada ancaman lagu tu. Masuk neraka ke, dedahkan aurat dia hadapan orang ramai pada mahsyar nanti. Tak ada lagu tu. Dia tidak faham lah. Orang lelaki pun suka. Ya, orang perempuan buat lagu tu pun orang lelaki suka. Orang lelaki mereka passion tu orang lelaki. Dialah yang lebih tahu macam mana pakaian perempuan yang boleh menimbulkan nafsu orang lelaki. Dialah yang lebih tahu. Kalau orang perempuan tak tahu. Orang lelaki buat. Dia royak kepada perempuan lagu ni. Orang lelaki baru apa nama ni kita kata naik nafsu. Barulah orang lelaki terpikat, tergoda. Orang lelaki juga. Dia kedua-duanya ada peranan belaka. Tidak sebelah pihak, tidak. Kedua-duanya sekali. Seterusnya bab apa yang dikatakan kepada orang yang memakai pakaian baru. Kalau orang pakai pakaian baru, kita nak kata apa? Di antara hak Nabi SAW ucapkan bukan doa saja. Ni tidak doa, tidak mesti doa. Kita puji, terutama budak-budak. Comel ni kita tu. Ni sesuai. Boleh kita kata lagu tu, tak apa kata lagu tu. Tidak kata kita ni dunia, kita ni leka ataupun lalai dengan dunia, terpikat dengan dunia, tidak. Hak comel kita kena kata comel lah. Nabi SAW kata comel. Apa dia kata? Sana. Dia kata cantik kata dia. Duduk pada budak ni sesuai molek, comel kata dia. Sana tu bukan bahasa Arab, bahasa Habsyah. Apa? Sebab Ummu Khalid saat ni dia dilahirkan di Habsyah. Ayah dan mak dia pergi hijrah ke Habsyah tu, boleh dia sana. Lepas tu balik mari ke Madinah ni. Maknanya dia tahu bahasa sana lah. Sebab tu sebut sana tu. Ini pun boleh, makna gurauan lah. Dengan seseorang yang tahu sesuatu bahasa tu, kita bergurau dengan dia, guna bahasa tu sikit sebanyak. Nabi SAW telah menggunakan cara seperti itu, terutama dengan budak-budak. Ummu Khalid ni dia masa tu kecil lagi lah. Dalam riwayat dulu kita sudah jumpa dari riwayat ni, panjang sikit. Budak ni Ummu Khalid ni pergi pusing belakang Nabi SAW, dia main belakang Nabi SAW. Maknanya dia kecil lagi. Kalau besar takkanlah lagu tu. Ya, si ayah dia tu sibuk kata jangan buat lagu tu. Apa buat lagu tu Rasulullah? Rasulullah kata biar dia main lah. Butir di belakang tu, di belakang Nabi SAW ada khatamul anbiya, tanda yang menunjukkan Nabi ni Nabi akhir zaman. Ada tanda atas belakang tu. Kita kata tak macam tanda lah kita kata, tapi dia butir gitu sikit. Butir tu di atas tu tulis Nabi akhir zaman. Gitu. Benda tu tidak pelik. Allah SWT boleh buat. Yang baru-baru ni sibuk lah, ni senyap dah sikit, ikan pelawah hun tu nak. Ikan pelawah hun tu kan sibuk kan. Betul lah dia tulisan dia tu serupa dengan tulisan Cina. Betul lah tulis tu menunjukkan tuah kau gapo kau. Habis melopak pokok dia. Padahal tak ada gapo tu. Allah SWT boleh buat. Allah SWT boleh buat. Nabi SAW kata gitu. Ini menunjukkan selain daripada itu, Nabi SAW kalau dapat pakaian dia ingat kepada orang lain. Ingat kau tu, ingat kau ni, nak bagi ke siapa dia ni. Pasal comel tu. Pakat dia belakang nak bagi siapa. Dia pun suruh panggil tu. Panggil dia pun bagi. Dia pun tengok kepada gambar yang ada pada kain tu, tengok comel kata dia. Lepas tu dia kata abli wa akhliqi, pakailah sampai lusuh dan sampai buruk. Pakailah sampai buruk dan sampai lusuh. Hadis ni kita jumpa dalam bab sakit dulu. Bab sakit. Dia pada ketika ni dia sakit pada ketika ni.
Bermakna Nabi SAW isyarat ni, abli wa akhliqi, pakailah sampai lusuh dan sampai buruk. Maknanya Nabi SAW secara tidak langsung, secara kinayah doa panjang umur kepada dia. Pakai sampai lusuh, makna tidak nak mati lagi. Kalau kata sakit pun lambat lagi ni. Kalau dia pakai hak ni, nak boleh ke lusuh hak ni lama lagi, nak boleh ke buruk hak ni lama lagi kalau dia pakai semua. Apalagi mengikut ulama-ulama mengatakan Ummu Khalid ini antara orang yang panjang umur. Walaupun dia tua dah pun dia jaga semacam kain tu, jaga semacam, sehingga orang-orang lain boleh tengok kain tu panjang umur. Ini menunjukkan kain, pakaian apa ni, dia menunjukkan umur juga. Sebab itu dalam ilmu takbir mimpi ke apa, pakaian apa ni, dia menunjukkan umur, menunjukkan umur. Sebab itu dalam takbir mimpi, kalau orang mati dah beri kain dia, suruh kita pakai, beringat sikit lah, beringat. Tidak beringat apa, mati sepatutnya ingat Tuhan lah. Istighfar banyak-banyak, takut-takut tak lama kita nak mati. Dia pakaian ni dia ada kaitan dengan umur ni. Nabi SAW isyarat kain, contohnya pakai sampai buruk, pakai sampai lusuh. Bukan saja tu, dia ada isyarat tu. Sebab pakaian-pakaian ni dia ada kaitan dengan umur, ada kaitan dengan umur. Moleklah kita tak perlu takut, jangan pula kita sudahlah. Itu isyarat-isyarat tu mengingatkan kita. Mudahlah kita nak ingat kepada Tuhan, nak taubat kau, nak apa kau. Sekiranya ada alamat yang macam tu, bukan menakutkan. Hak bimbangnya kita dalam keadaan lalai tak tahu, tengok orang maksiat mati, hak tu hak bimbang. Kalau dalam keadaan kita sedar, kita tahu dah isyarat-isyarat, beberapa isyarat sudah ada dah, kita beringat, taubatlah, istighfarlah gitu. Seterusnya at-taza'fur lirrijal, at-taza'fur lirrijal. Sekatulah, wallahu a'lam. Astagfirullah.